Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 19 Zulqa'dah 44 bersamaan 8 Jun 2023, kita mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, surah yang ke-89, juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita akan baca muqaddimah dia, intisari kandungan, maqasidus surah, nama-nama surah dan 14 ayat pertama daripada awal surah ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, untuk meringkaskan masa, kita terus kepada bacaan ayat. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1387. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Baik, sekatu dulu kita pergi ke undur balik ke muqaddimah. Muqaddimah suratul Fajri, surah ini diturunkan di Makkah. Ini muqaddimah pimpinan, dia mula dengan Makki Madani. Naqal al-ijma' ala dhalika ghairu wahid min al-mufassirin. Ramai ulama tafsir menukilkan ijma' ulama. Surah ini makkiyatun, diturunkan di Makkah. Mengandungi 30 ayat. 30 ayat pendek je dia. Asma'us surah dinamakan suratu Al-Fajri, yakni waktu fajar. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, dan lain-lainnya ada 5 kali sumpah, 5 sumpah, 5 perkara. Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna? Yakni bukankah perkara-perkara yang dijadikan persumpahan itu mengandungi arti sumpah yang mencukupi untuk orang yang berakal bersyukur akan nikmat Tuhan, mengesakannya, menghargai apa yang dihormatinya, dan mengakui kekuasaannya. Intisari kandungannya menegaskan bahawa Allah Ta'ala akan membinasakan orang-orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dilakukannya kepada kaum yang menentang Rasul pada zaman silam, iaitulah beberapa kumpulan kepala, kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Kemudian diberi amaran bahawa Allah tetap mengawas dan membalas, terutamanya balasan akhirat. Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh sebab itu maka kebanyakan manusia
apabila diuji oleh Tuhannya, dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak hendak bersyukur, tetapi terus bersikap takabur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakanku. Bila dia kaya, dia kata Tuhan muliakan dia. Konon-kononnya lah. Sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya, disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan resah gelisah ia, serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Kemudian ditegaskan bahawa anggapan yang demikian adalah salah. Sebenarnya kemewahan yang diberikan Allah kepada seorang itu, kemewahan Allah Ta'ala beri pada seorang itu, dapat pangkat besar, dapat kedudukan, tidak bermakna Tuhan memuliakannya, dan kesempitan hidup yang dikenakan Tuhan pada seorang itu tidaklah berarti bahawa Tuhan menghinakannya. Kerana kemuliaan yang sebenar-benarnya ialah taufik dan hidayah yang diberikan Tuhan kepada seseorang untuk beriman dan beramal saleh. Demikian pula kehinaan yang sebenar-benarnya ialah ketiadaan mendapat taufik dan hidayah untuk mencapai perkara yang tersebut. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan hari akhirat, Allah menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan disambut dengan dikatakan kepadanya, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Tamatlah muqaddimah dari pimpinan Ar-Rahman. Sekarang kita berpindah ke maqasidus surah dari apa ni, Al-Muharrar, dari tafsir Al-Muharrar. Apakah objektif surah ini? Yang pertama, ada dua perkara. Yang pertama, tasbitun Nabi sallallahu, nak menetapkan hati Nabi supaya tak goyah, tidak berfikir yang bukan-bukan dengan penentang-penentangnya bahawa mereka semua akan dikalahkan. Yang kedua, isbatul yaumil akhir, nak mengisbatkan adanya hari akhirat, wal hisabi bis sawabi wal iqab, dan juga hisab, kira-kira pahala dan dosa. Adapun tajuk yang dibincangkan ada 5 poin utama. Yang pertama, Allah Ta'ala mula surah yang mula ini dengan bersumpah dengan 5 makhluknya. Sumpah dengan 5 perkara. Yang kedua, tazkirul musyrikin, memperingatkan orang kafir dengan apa yang telah terjadi kepada kaum yang mendustakan Rasul mereka, seperti Ad, Samud dan Fir'aun. Thalithan, bayanu ahwalil insan fi hali ghinahu wa fi hali faqrihi, menyatakan keadaan manusia ketika dia kaya dan ketika dia susah, dan bahawasanya banyak nikmat bukan dalil Allah Ta'ala sayang kepada orang tu. Sempitnya hidup bukan dalil Tuhan benci. Allah Ta'ala dia beri mengikut maslahah dan ujian yang dia nak sampaikan kepada hambanya. Maka kalau kita dapat nikmat, syukur. Kalau sempit, sabar. Rabi'an, yang keempat, wasfu yaumil qiyamati wa ma fihi min ahwal. Allah Ta'ala sebut keadaan hari kiamat dan huru-haranya, dan manusia akan kecewa pada hari itu di atas kecuaiannya tidak beriman, ataupun orang yang sudah beriman cuai tidak beramal sebanyak mungkin ketika diberi rezeki, sihat, hidup di atas dunia. Khamisan, yang kelima, tabsyiru ashabin nufusil mu'minah, memberi khabar gembira
kepada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahawa mereka akan dapat nikmat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Adapun munasabah, munasabatuha lima qablaha, munasabah surah ini dengan surah yang sebelumnya ada 3 perkara. Yang pertama, innal qasama as-sadir, sumpah yang Allah Ta'ala bersumpah di awal surah ini sebagai dalil membuktikan benarnya penamat surah yang lepas, iaitulah Allah Ta'ala sebut inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, kamu semua akan kembali kepadaku dan Allah akan hisab kamu. Maka datang ayat ini Tuhan bersumpah 5 kali, wal fajri wal layalin wasyaf'i wal witr wal laili, menunjukkan bahawa benarnya kamu akan kembali kepada Allah dan akan dihisab dan dihitung. Sanian, yang kedua dalam surah Al-Ghasyiyah Allah Ta'ala dah bagi manusia ini kepada 2 bahagian, asyqiya, celaka, dan su'ada, orang yang bahagia. Di sana terdapat ashabil wujuhil khasyiah, orang yang mukanya tunduk hina, dan orang yang mukanya bercahaya ceria. Maka mari surah ini Allah bayangkan kepada kita contoh-contoh kepala samsing penyagak dunia ini, seperti kaum Ad, Samud dan Fir'aun. Kemudian Allah nyatakan pula kumpulan yang beriman yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, iaitu maknanya 2 kumpulan ini diberi kedudukan oleh Allah, diberi penjelasan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kerah kepala dan yang bahagia. Maka dalam ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala ulang cerita kepada kita tentang kumpulan-kumpulan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla tadi. Allahu Akbar. Maknanya amaran Allah Ta'ala ini kepada, dalam surah Al-Fajr, amarannya terkena kepada kumpulan yang terdahulu yang tak dengar kata tu, jangan duduk lekmu, jangan buat tak kerah kepala gitu. Yang ketiga, jumlah ayat ni, ayat 6 ni, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, sampai ke tidak kepada kamu cerita kaum Ad. Maknanya surah ini bersamaan dengan ayat 17 surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Di sana Allah suruh tengok persekitaran kita tentang kuasa Allah. Dalam surah ini, surah Al-Fajri, Allah suruh tengok kepada umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu di antara munasabah 2 surah yang boleh kita ambil, yang boleh kita ringkaskan daripada 2 surah yang pendek-pendek ini. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada tafsir ayat. Sekarang kita masuk kepada tafsirul ayat, tafsir ayat yang kita nak baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fajri, surah yang ke-89, juzuk yang ke-30, mengandungi 30 ayat. Ayat yang pertama, wal fajr, demi waktu fajar. Demi waktu fajar, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Bilakah waktu fajar? Semua orang tahulah kan. Waktu fajar ni tak panjang sangat. Di antara fajar, terbit fajar dengan naik matahari, terbit matahari, ma baina sa'atin, 1 jam 30 minit. Ada juga 1 jam 17 minit.
Dia tengok kepada musim. Kalau musim sejuk mungkin pendek, musim panas mungkin lama sikit. Gitu keadaan. Bi ikhtilafil fusul, berbezanya mengikut musim. Jadi kalau kita al-fajri, tapi fajar mana itu? Wal fajri itu fajar mana? Fajar mana? Itu Allah Ta'ala sumpah, wal fajri, demi waktu fajar. Kata di Ibnu Abbas, fajrun nahar, fajar ni yang akan ikuti oleh siang pada masanya. Semua fajar. Satu dia kata, wahwa waktu ibtida'i zuhurin nur fil ufuq syarqi qabla tulu'i syams. Keluarnya cahaya merah di kaki langit di sebelah syarq, sebelah syarqi, sebelah timur, sebelum terbitnya matahari. Itu dia panggil fajar. Mana fajar setiap hari, subuh dia panggil. Ada ulama mengatakan bahawa al-fajru di sini iaitulah fajru yaumin nahri. Fajar hari raya kurban. Wal fajri, demi fajar hari raya kurban. Kerana hari raya kurban itu dinamakan yaumal hajjil akbar, hari haji yang terbesar. Mana hari haji terbesar iaitulah hari raya kurban. Kita duk fikir hari haji besar ni hari wukuf hari Jumaat. Dalam Quran kata hari haji besar iaitulah hari raya korban. Kerana orang yang melakukan ibadat haji berkumpul di Mina, orang yang tak melakukan haji berkumpul di masjid masing-masing untuk menunaikan solat hari raya dan sembelih korban. Itu dia panggil azim. Ada yang mengatakan bahawa fajar itu fajar 1 sehingga 10 Zulhijjah. Dalil dia ayat yang kedua, walayalin ashr, dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla. Malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla. Para pelajar tengok di bawah, yakni malam yang 10 awal bulan Zulhijjah. Malam apa tu? Malam 10 awal Zulhijjah. Wahya ashru Zulhijjah, 10 terawal. Itu pendapat yang sahih. Waqila, ada pendapat yang lemah, dhaif. Dia kata malam akhir dari bulan Ramadan yang berkelebihan dan disuruh memperbanyakkan ibadat pada masa yang tersebut. Jadi kata Al-Wahidi, 10 Zulhijjah itu pandangan jumhur al-mufassirin. Majoriti ulama tafsir meletakkan malam 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Riwayat yang mengatakan daripada Ibnu Abbas kata Ashru Ramadan, sanad dia dhaif. Yang sahihnya iaitulah awal Zulhijjah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita pun tak lama lagi akan datang bulan Zulhijjah. Sekarang ni bulan apa? Zulqa'dah. Selepas Zulqa'dah datang Zulhijjah. Ada sebuah risalah yang saya dah keluarkan. Tengok risalah ni. Tajuk dia kelebihan 10 awal Zulhijjah. InsyaAllah risalah ni kita akan bagi kepada semua. 10 awal Zulhijjah ni, tanda pelajar, disebut dengan nama khairu ayyamid dunya. Hari yang terbaik dalam dunia ni bila 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah dikira sebagai hari yang terbaik dalam dunia. Dalam hadis Nabi sebut, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Tidak ada mana-mana hari yang kita beribadat padanya lebih disayangi, disukai oleh Allah lebih daripada hari 10 awal Zulhijjah ini. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, berjihad pada Allah Taala tak sama? Allah kata, Nabi SAW kata, walal jihad, kecuali orang tu keluar dengan harta dia, dengan diri dia
dia pergi berjihad, mati syahid tak balik, maka orang tu yang lebih mengatasi. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ana dah hurai panjang, setiap tahun kita dah sebut tentang kelebihan 10 awal Zulhijjah. Jadi insya-Allah para jemaah bersedia baca risalah yang kita bagi ni, dan juga banyak dah kuliah-kuliah yang telah kita sampaikan, boleh tengok untuk kita motivasi membuat persiapan rapi untuk menyambut mengisi 10 hari awal Zulhijjah, khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari dalam dunia insya-Allah. Adapun sebaik-baik malam akhir Ramadan, sebab di sana terdapatnya Lailatul Qadar. Adapun 10 hari awal Zulhijjah terdapatnya hari Arafah dan terdapatnya Yaumun Nahri, hari raya korban yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Mari kita pergi kepada sumpah yang ketiga, wasyaf'i, dan bilangan yang genap. Satu, bilangan yang genap. Yang keempat, wal watri, wasyaf'i wal watri, wasyaf'i wal watri, serta bilangan yang ganjil. Ini yang keempat. Yakni ganjil ialah bilangan yang tidak boleh dibahagi dua. 3, 5, 7, 9, itu dipanggil bilangan ganjil. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan asy-syaf'i wal watri. Dua-dua dia sumpah. Jadi kata di ulama lughah kata, immal asya' kulluha syaf'uha wa watruha. Jadi semua benda ni ada genap, ada ganjil. Ada genap, ada ganjil. Boleh jadi dia kata walayalin ashrin, pada malam-malam yang genap, malam 2, malam 3, malam 4 sampai malam 10, wal watri, dan malam yang ganjil, malam 1 sehingga malam 9, itu dia balik malam yang ganjil. Jadi ada kata hari yang genap itu Arafah, yang ganjil itu yang ganjil hari terbalik. Hari yang genap itu iaitu hari raya, iaitu hari 10, wa watruha yaum Arafah. Hari ganjil itu hari Arafah, sebab dia hari 9. Panjanglah perbahasan, yang pentingnya sama ada hari ataupun angka genap, angka ganjil, itu semua Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, dengan waktu, dengan hari, mengikut kehendak dia. Berbeza dengan kita manusia, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Manusia tak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan semua makhluk dia, sebab semua di bawah kuasa dia. Tanda pelajar. Sumpah yang kelima, wal-laili idza yasr, dan malam apabila ia berlalu. Dan malam apabila ia berlalu, ai uqsimu bil-laili waqta sayrihi wa sarayani, malam telah berlalu, awal malam, akhir malam, habislah dia. Maknanya malam-malam yang telah berlalu, malam 10 awal Zulhijjah, ataupun malam 10 akhir Ramadan, ataupun mana-mana malam saja, bolehlah sumpah itu berlaku kepadanya. Kita kata itu yang dipilih oleh ulama tafsir. Sama ada kita nak spesifik malam tertentu, ataupun kita kata semua malam yang berlalu dengan terbitnya fajar. Alhamdulillah. 5 kali Allah bersumpah dengan 5 makhluknya dalam surah ini. Allah Ta'ala nak nyatakan kepada kita, hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna. Mana kalau orang berakal sempurna, dia akan memikir kepada sumpah dia tadi. Yakni bukankah perkara-perkara yang dijadikan sumpah itu mengandungi arti sumpah yang mencukupi untuk orang yang berakal bersyukur akan nikmat Allah, menghargai apa yang dihormatinya, mengesahkan Allah dan mengakui kekuasaannya. Mesti dah. Mana kalau orang itu orang cerdik, maka orang yang ada akal,
sudah pasti mereka tengok kepada makhluk-makhluk ini siang malam ini, fajar dan malam-malamnya, menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bukan senang kita nak berfikir, bukan senang untuk kita nak menolak tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang ada depan mata kita. Tapi kalau orang tu pening kepala, tak tahu apa, dia tengok malam dengan siang untuk nak makan, untuk nak mentah ke darah je, dia tidak memikir kepada keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang ni Allah Ta'ala nak tarik kita supaya celak mata bahawa fikirlah kamu, tengoklah kamu kepada orang-orang dulu yang lebih kuat daripadamu. Hei Quraisy, wahai Melayu, tak kiralah Melayu yang awal ke, Melayu yang terakhir ke, kita macam-macam ada jenis Melayu sekarang ni. Kita mengatakan bahawa semua kita tengok kepada orang dulu, mereka yang menentang Allah, menentang Rasul, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau berani juga silakan, kalau tak berani kembalilah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ayat 6, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur derhaka? Jadi kaum Ad ni kabilah apa? Nabi Hud. Nabi dia apa nama? Nabi Hud. Duduk mana buat ni? Duduk di Yaman. Irama Zatil Imad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya. Dia kata Iram nama kabilah. Iram nama kabilah Iram. Allahu akbar. Ini maka duduk mana buat dia tu? Puak-puak tu lah. Besar dia ni, gagah. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan sepertinya, tentang besar dan gagahnya, kukuhnya binaan itu dalam negeri, dalam segala negeri pada zamannya. Mana zaman kaum A ni, kaum yang gagah perkasa, pokok Iram, yang buat binaan-binaan. Dia ambil bukit, dia duduk buat binaan atas bukit, binaan yang tinggi-tinggi. Ini dia panggil, kalau orang buat pembangunan tinggi tu, ini spesifik kaum Iram ataupun kaum Ad. Kita pergi pada kumpulan lain pula, kumpulan masuk dalam bukit pula. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, kamu tengok pula kebinasaan yang Allah Ta'ala campurkan ke atas kaum Samud. Kaum Samud ni kaum siapa ya? Kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh. Apa dia kerja apa dia? Yang memahak batu-batu bukit besar di lembah Wadil Qura, tempat tinggalnya mereka. Sekarang ini Wadil Qura terkenal dengan nama Al-Ula, alif lam ain lam hamzah, Al-Ula, ataupun dalam bahasa Quran dipanggil Al-Hijri. Al-Hijri, ataupun kalau tuan-tuan nak tengok dalam internet, cari Madain Saleh, Madain, Madain Saleh, akan keluar sebahagian daripada bukit-bukit yang dipahak oleh puak-puak Samud masih ada. Menjadi tempat pelancongan sebagai orang lagi tak mau pergi, sebab ada hadis yang menyebut tentang larangan Nabi SAW melawat tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada ulama maqasid menghuraikan hadis itu dengan ilmu-ilmu maqasid dan ilmu cara hadis. Kita mengatakan yang kesimpulannya, kalau tidak ada keperluan, tidaklah digalak untuk kita melancong
di tempat-tempat yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tak mau hurai panjang, sudah hurai dalam surah lain. Siapa lagi? Yang ketiga, wa fir'auna zil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai bangunan yang handal kukuh. Allahu Akbar. Hebat-hebat belaka ni. Kaum Ad, dia buat bangunan atas bukit. Maka sesuai dengan dia, Allah hantar mari angin kuat, runtuh bangunan. Kaum Samud, dia buat bangunan dia dalam bukit. Dia masuk dalam bukit tebuk. Kalau mari angin selamat, maka Allah hantar mari letusan suara, tempik, suara dia masuk semua, pecah lubang telinga, mati bergelimpangan. Mendiang Fir'aun lain macam. Fir'aun dia buat bangunan tinggi, dia panggil ahram, piramid, di tengah padang, di Jizah. Orang yang Mesir nama dia Jizah, padang dia tu, kamu dia buat bangunan. Macam kita kata Fir'aun ni jamak lah antara Ad dengan Samud. Dia buat bangunan tinggi, dia masuk dalam tu. Allahu Akbar. Semuanya menjadi tinggalan sejarah, menjadi ibrah, kenangan kepada orang yang datang kemudian, supaya jangan kerah kepala, jangan lawan Tuhan, jangan ingkar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Fir'aun? Kenapa mendiang Fir'aun dibinasakan? Fir'aun nazil autad, binaan dia kukuh sampai hari ini. Berapa ribu tahun dah Fir'aun, piramid masih lagi kukuh. Ana pada tahun apa kita pergi Mesir zaman muda, tahun 93. Tahun 93 lutut kita masih gagah perkasa masa tu. Naik lubang sampai ke atas. Dekat dalam. Atas piramid, ahram piramid tu kita naik. Alhamdulillah lah untuk kenang-kenangan sejarah anak-anak kita. Tak tahulah adakah jadi sebab ataupun tidak. Zaman muda ni kita suka naik, mengembar naik bukit, naik. Fir'aun, ahram piramid tu naik. Bukit Mekah tu, bukit apa nama, Sur naik. Jabal Nur naik. Main-main. Gua Musa tu bukit, naik pak atas pocok. Lalu ke Gunung Ring, naik pak atas. Dia kan mak kita tua sakit lutut tak naik apa dah. Naik tangga apa tak ikat. Alhamdulillah ala kulli hal. Baiklah, itu semua ibrah pengajaran yang kita nak tengok. Tapi Fir'aun dia tak mati situ. Fir'aun mati dalam laut. Berbeza Fir'aun dengan kaum Samud. Kaum Samud tempat tu tempat yang dilaknat. Tapi Fir'aun dia mati dalam laut. Cuma dia jadi sekarang ni dia duduk dalam museum sekarang ni Fir'aun. Museum Fir'aun nama dia. Baik, cakap dia tak habis cerita kita. Apa sebab Fir'aun? Allazina taghaw fil bilad. Semuanya itu ialah orang-orang yang telah bermaharaja rela di negeri masing-masing. Jadi Fir'aun, Ad, Samud Fir'aun, kumpulan yang telah melampaui batas, kufur terhadap Allah, menentang nabi masing-masing. Ad lawan Yahud, Samud lawan Saleh, Fir'aun lawan Nabi Musa ala jami'il anbiya as-salatu wassalam. Jadi kerja mereka zalim, fa aktsaru fiha al-fasad, lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerusakan-kerusakan di situ. Punah jana habis. Apa jadi? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Dengan yang demikian Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai-bagai paluan azab. Maknanya macam-macam jenis azab yang berbeza-beza. Kaum Ad dengan angin, kaum Samud dengan tempikan suara, mendiang Fir'aun mati dalam laut. Allah kata penutup ayat perbincangan kita di sini, inna rabbaka labil mirsad.
Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, khasnya balasan akhirat. Jadi Allah Ta'ala ada perhati tengok penzalim-penzalim, penderhaka-penderhaka, penggapa lagi apa? Pensyirik pada Allah Ta'ala ini. Tuhan tengok sampai masa dia ambil tindakan, hancur lebur, mati habis, puak-puak kafir. Bukan bila kita tengok orang kafir ni relax ya, bukan makna dia betul, makna Allah Ta'ala belum lagi ambil tindakan. Kata tu Nabi kata, innallaha yumhil wala yuhmil. Tulis apa? Yumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala mungkin dia biar dulu, dia lepaskan, tapi dia tidak abai. Orang ni tetap akan dikenakan tindakan. Ana ambil ringkas je lah tafsir-tafsir orang umat-umat terdahulu, sebab kita dah detail dalam surah-surah yang lepas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah daripada ayat yang kita baca ini, para pelajar sekalian, al-faidatul ula. Faedah yang pertama, wal fajri wa layalin ashrin wasyafi'i wal watr wal laili idza yasri. Allah Ta'ala bersumpah dengan 5 perkara. Al-qasamu bihazihil azman. Sekarang ni Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan masa. Hak dulu was-sama'i wat-tariq. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, dengan bintang, itu atas. Ayat ini al-fajri khas kepada masa. Min haitsu inna ba'daha dalailu badi'i sun'illah. Ini semua menunjukkan dalil betapa indahnya, comelnya, lawanya penciptaan Allah Azza wa Jalla. Luasnya kuasa Allah Azza wa Jalla, dia susun atur comel wal fajri, fajar. Sebelum daripada fajar, malam dulu. Wal laili wal layalin. Jadi malam pula ada yang syafi'i wal watri, ada yang genap, ada yang ganjil, dan malam yang telah berlalu. Kita kata sekarang ni Allah Ta'ala bersumpah dengan masa malam dan paginya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawa malam ini menunjukkan kepada kita setiap masa, setiap waktu kita perlu mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala letak di situ apa dia? Apa yang Allah Ta'ala letak di sini? Allah Ta'ala letak waktu solat bermula terbitnya fajar, solat. Berjalan pula tengah hari, solat. Matahari dah nak condong, solat. Matahari tak ada, malam, solat. Jadi hak solat malam tu ada 3: maghrib, isya, subuh. Subuh dengan maghrib duduk tepi. Ia ni dari siang ke malam, fajar dari malam ke siang. Subhanallah. Supaya manusia tidak lara, tidak leka, kita ni sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, mengikut pergerakan matahari, supaya kita tidak lupa, lalai dan lara. Kita tak lupa, kita tak lalai dan kita tak lara. Baik. Faedah yang kedua dalam surah yang kita baca ini, tadammanat hazihi surah, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi ni, ayat 14 ni semua sekali lah, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan, mencela, mencerca golongan-golongan yang kuat, yang dia rasa gagah perkasa, yang dicontoh di sini dengan 3 kumpulan, iaitulah kaum Ad yang terpedaya dengan kekuatan mereka, boleh bina bangunan tinggi di atas bukit-bukit. Yang kedua kaum Samud yang terpedaya dengan kebun-kebun, tanaman-tanaman mereka yang begitu lawa dan comel, dia pun duduk oleh bukit. Dan kaum Fir'aun yang terpedaya dengan harta dan pangkat kedudukan. Nah ini kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi, ni dalam tafsir kita surah Kahfi sudah ada, manusia ni terbagi 3. Ashabul jannati, ashabul jannah, iaitu lambang kepada kemegahan dari sudut ekonomi, kebun-kebun.
Kemudian kita pergi pula kepada lambang kekuasaan. Siapa dia? Zulqarnain. Allah Ta'ala sebut dia itu Zulqarnain, ashabul jannati. Kemudian puak-puak Taghut, siapa dia? Puak Taghut yang zalim, orang penguasa yang apa ni, iaitulah geng-geng yang musyrik, ashabul kahfi, penguasa yang zalim pada ketika itu. Jadi alhamdulillah, ini alhamdulillah tadabbur surah Al-Kahfi yang kita baca di sini telah selesai dibukukan. Kata alhamdulillah. Mudah-mudahan buku ini menjadi manfaat untuk tuan-tuan yang duk baca, duk dengar tu. Kita boleh dengar balik, ambil buku ni, dengar semula tafsir surah Kahfi. Kita akan tersenyum. Banyak cerita-cerita yang telah kita lalui, kita boleh tengok dalam buku kita ni, alhamdulillah. Maka dalam ayat ni, surah Kahfi satu episod lain, dalam surah ini Allah Ta'ala nyatakan 3 ikon jahat: Samud, Ad, Samud dan Fir'aun. Semuanya terpedaya dengan kedudukan masing-masing, dan semuanya menjadi kenangan ibrah kepada orang yang datang kemudian, bahawa mereka akan dibinasakan sebagaimana binasanya 3 umat yang terdahulu yang kuat, yang gagah perkasa. Faedah yang ketiga, Allah Ta'ala gambarkan irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Puak-puak Iram yang kuat, tak ada lagi atas dunia ni orang yang gagah seperti mereka ini. Dia kata hazal wasful baligh, sifat yang disebut ini, iaitulah dengan makna-maknanya menunjukkan kepada hadaratun umraniyah, suatu tamadun, ketamadunan pembangunan yang dibuat oleh puak-puak Iram, puak-puak Ad ini, dengan binaan-binaan yang tinggi-tinggi, yang begitu hebat, begitu kuat. Salah satu daripada lambang ketamadunan manusia. Tetapi apa boleh buat, walaupun mereka tak ada orang boleh challenge lawan-lawan dia, tapi akhirnya tempat mereka kosong, les, sebab dia derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Mana kalau kamu berhaka, di situlah tempat kamu, tak usah duk mikir gagah perkasa. Ni atas dunia ni manusia sombong, berkuasa sikit atas dunia, mula nak tindah orang, mula nak nyik orang, sekak sana sekak sini, fitnah sana fitnah sini. Kita mengatakan kecil ya kuasa tu. Lebih-lebih lagi dalam negara demokrasi seperti kita ini, kuasa tu di hujung jari ya, boleh bertukar bila-bila masa saja. Ini kuasa diktator pun tumbang, apa sangat dengan kuasa gabungan-gabungan yang cukup rapuh, yang tidak ada paksi kepada ideologi ataupun akidah yang mantap. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut allazina taghaw fil bilad. Apa dia mana taghut? Orang yang telah maharaja lela di negeri masing-masing, iaitu at-tughyan. Taghut itu syiddatul isyani waz zulmi, orang yang kuat derhaka kepada Allah Ta'ala dan zalim dia kepada rakyat. Maknanya apa yang dia nak ambil boleh ambil, apa dia nak sekat boleh sekat, apa yang dia nak ambil orang boleh je. Itu dia panggil taghut, at-tughyan, taghaw. Maknanya dalam ayat ini kita boleh faham taghaw di sini iaitulah taghut, zalim kepada rakyat. Kalau zalim kepada Allah Azza wa Jalla, dia panggil zalimun li nafsi, maka itu dia panggil orang syirik. Buat syirik dah ni, tapi dia punya taghaw lagi. Ada juga orang kafir tapi dia baik, tak ngenak ke orang contohnya. Tapi hak ni puak-puak 3 ni, puak-puak kepala besar, kepala pengat. Coba tengoklah apa yang telah dibuat oleh Fir'aun kepada Bani Israel, memperhambakan Bani Israel, yuqattiluna abna'ahum, bunuh anak laki-laki, dan macam-macam, kerana macam-macam kejahatan yang dia buat. Maka orang yang jahat atas dunia akan menerima balasannya, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kita orang yang rasa ditindas, dizalimi, sabar. Kata orang tak lama, diktator-diktator, penguasa-penguasa atas dunia yang duduk sekat sana sekat sini, mereka nak meninggalkan kenangan yang buruk. Tapi kalau dia buat baik, rakyat akan ingat, akan mendoakan mereka dengan kebaikan setelah dia tidak ada, sudah mati. Ni kita boleh dapat kuasa, umur sudah lanjut usia, tapi masih lagi sombong, angkuh,
rasa besar kepala, kan? Menghalang sana halang sini, kita kata tunggulah, tak berapa hari je lagi kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla bila kita mati. Yang kelima, faedah yang kelima, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah Ta'ala akan campak ke atas mereka pelbagai jenis azab. Ayat ini zikrus saut. Saut mana apa saut? As-saut dengan makna mencurahkan ke atas mereka. Allah Ta'ala curah azab. Dia panggil saut. Allah Ta'ala mencurahkan atas mereka azab. Curah ni makna curah lah. Setiap hari dia panggil mencurahkan itu dengan makna berterusan azab yang berkekalan. Isyaratu ila anna ma ahallahu bihim fid dunya min al-azabil azim. Walaupun mereka sudah kena azab di dunia, dia kena lagi di akhirat. Kadang-kadang azab itu berulang-ulang. Macam Fir'aun, Allah Ta'ala hantar mari 9 tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla melalui Nabi Musa AS. Apa ni, mari katak, mari darah, macam-macam kemarau, tak kira kerah kepala juga. Maka saut azab, berazab itu berterusan berulang-ulang. Tetapi manusia yang kerah kepala, walaupun azab berulang, dia pun duduk situlah, kerah kepala. Kita mengatakan janganlah kita kerah kepala, mari kita perbetulkan channel kita supaya kita sentiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di akhir ayat Tuhan kata, inna rabbaka labil mirsad. Allah perhatikan apa yang kamu buat. Tamatlah perbincangan ayat kita ini, insya-Allah. Secara ringkasnya kita akan pergi kepada siri yang akan datang, bermula ayat 15 sehingga ayat 20. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah kitab yang pertama sulung daripada siri-siri pengajian kita, catatan tu ada setiap hari, tapi yang telah dibukukan, terbitlah buku kita ni tafsir surah Al-Kahfi dan diikuti dengan beberapa surah yang akan datang, insya-Allah. Surah, kita ambil surah-surah yang jadi bacaan biasa dulu. Al-Kahfi, surah Al-Insan, surah Sajadah, surah Al-Mulk, sinonim dengan orang Malaysia ni surah Yasin. Kita akan keluar secara peringkat-peringkat, insya-Allah. Jadi siapa yang nak buku ni boleh carilah di mana-mana kedai buku ataupun terus pergi ke www.dartaibah.com. Sudah ada iklan di situ, boleh minta supaya pihak admin Darut Taibah yang menguruskan kuliah-kuliah kita ni dapat hantar dengan segera, insya-Allah. Jadi kita tak mau hantar PM tu payah. Kadang-kadang dia orang terlepas pandang. Masuk dalam Darut Taibah tu dia ada rekod di situ. Ada catatan, ada senarai, mudah untuk kita hantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.